Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustaz Rafiki, dan Ustaz mengalu-alukan kedatangan murid-murid sekalian ke channel Ustaz. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan tentang sukatan mata pelajaran tahun 3 bidang ibadah, iaitu perkara-perkara yang membatalkan solat dalam muka surat 88 hingga 89. Seperti yang kita tahu, solat itu tiang agama. Sekiranya kita tidak menunaikan solat, maka maksudnya kita telah meruntuhkan agama. Baik, apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan solat? Yang pertama, berkata-kata dengan sengaja. Dalam solat, kita tidak boleh untuk bercakap sekiranya terkeluar perkataan selain daripada bacaan dalam solat, maka solat kita akan terbatal. Contohnya, kita tengah solat, adik kita tanya sesuatu, maka kita pun jawab, maka solat kita pun terbatal. Yang kedua, meninggalkan rukun solat. Seperti yang kita tahu, rukun solat ada 13 perkara. Sekiranya kita meninggalkan salah satu daripada rukun solat, maka solat kita akan terbatal. Contohnya, kita lupa untuk membaca surah Al-Fatihah ataupun rukuk, maka kita telah meninggalkan rukun. Nah, maka solat kita tu akan terbatal. Yang ketiga, terkena najis pada badan, pakaian atau tempat solat. Sebelum solat, kita kena pastikan badan kita, pakaian kita, tempat solat kita bersih daripada najis. Sekiranya terdapat najis pada badan, pakaian ataupun tempat solat kita, maka kita kena bersihkan terlebih dahulu, barulah kita mulakan solat. Yang keempat, terbuka aurat dengan sengaja. Ini terutamanya bagi murid-murid perempuan. Pakai telekung, pakai kain, elok dah. Tiba-tiba bila sujud, kain dia terselak dan nampak kaki. Sama juga pada murid-murid lelaki. Biasanya ustaz nampak ramai yang pakai pakaian ataupun baju yang singkat. Bila kita sujud, nampak aurat di bahagian belakang ni. Maka solatnya pun terbatal. Yang kelima, makan atau minum dengan sengaja. Contohnya, tengah-tengah solat, tiba-tiba kita tercungkil sisa makanan yang terlekat di celah-celah gigi, dan kita pun terus telan sisa makanan tersebut. Nasihat ustaz, sebelum kita solat tu, kita kena berkumurlah terlebih dahulu untuk kita mengelakkan daripada kita tertelan sisa makanan dan menyebabkan solat kita terbatal. Yang keenam, ketawa sehingga mengeluarkan suara. Ini kebiasaannya terjadilah kat kita. Contohnya tengah kita solat, kita teringat kawan kita buat lawak di sekolah pagi tadi. Maka kita pun tergelak dengan sebab teringat lawak kawan kita tadi. Secara automatiknya solat kita pun terbatal. Baik, yang ketujuh, hilang ingatan kerana pitam atau gila. Contohnya, kita tengah-tengah solat, tiba-tiba pengsan. Tengah baca Al-Fatihah, pengsan, maka solat kita pun terbatal. Yang ke-8, berpaling dada dari arah kiblat. Seperti yang kita tahu, rukun solat mestilah menghadap kiblat. Sekiranya berlaku perkara tersebut, maka solat kita pun terbatal. Baik, yang ke-9 adalah berubah niat. Contohnya kita tengah solat ni, contohnya kita tengah solat fardu maghrib, tiba-tiba kita terubah niat kepada solat asar, maka solat kita pun terbatal. Kita kena mula semula daripada awal solat tersebut. Baik, yang ke-10, berhadas, sama ada berhadas kecil ataupun berhadas besar. Sekiranya kita dalam keadaan berhadas, maka kita kena bersihkan diri terlebih dahulu, barulah kita solat. Caranya macam mana? Kena mandi wajib ataupun kena ambil wuduk. Dan yang terakhir adalah yang ke-11. Apa dia? Murtad.
Murtad maksudnya keluar daripada Islam. Siapa yang keluar daripada Islam mestilah mengucap 2 kalimah syahadah dan mandi wajib untuk mengangkat hadas besar, barulah Allah menerima taubat mereka, barulah kita boleh solat. Baik. Demikianlah tadi perkara-perkara yang membatalkan solat. Kalau kita lakukan perkara yang Ustaz terangkan sebentar tadi itu, tanpa ragu-ragu solat kita automatically terbatal. Jelas? Okey, baik. Ustaz rasa sekadar itu sahaja dahulu perkongsian Ustaz pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang bersama Ustaz Rafiki di channel Ustaz Rafiki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.